I believe it will benefit all of you. Okay, again, Assalamualaikum. Selamat petang. My name is Tim Abdullah, Business Management Consultant juga dalam sesi Salesforce Mentoring bersama tim Lunabel. Kita ada kita ada leader-leader kat sini. Kita ada MVP, Puan Jana, kita ada Master Distributor, Puan Lina, kita ada ramai stokis-stokis kat sini. Kita ada Puan Odi, Puan Suziana, Puan Nur Azhar, Cik Adila, Puan Aida, Puan Era, Puan Mastura, Dot dan juga Puan Aini. Saya tak tahu siapa Noktah tu. Right? Kalau dapat you guys rename nama anda, that will be great. Okay, so bantu saya untuk rename nama anda since program ini direkodkan. So why not you guys boleh rename nama dan boleh letak nombor telefon siap-siap. Mana tahulah ada rezeki, insya-Allah. Okay. Siapa yang tahu tajuk kita malam ni apa? Leadership target, tugasan dan sasaran utama bagi seorang leader. Target, leadership target. Yes, leadership target. Itu adalah tajuk kita pada malam ini. So, siapa yang dah ready nak belajar pada malam ni? Apa coach? Saya coach. Siapa dah ready? Ada 2 orang je yang dah ready. Yang lain? Ready. Hopefully, fantastic. Hopefully yang off video ni dapat fokus bersama dengan saya sehingga pada pukul 10 malam nanti. Sekejap dia tak lama, jangan risau. Okay, you guys fokus. Dah tahu? Dah habis dah. Alright. So I will make it very valuable sesi malam ini. Alright, Syashul pula. Okay. So sesi malam ni, you guys yang datang ni dah sebagai seorang leader. I believe kelas ni mungkin ada mini agent, mungkin ada yang agent, tapi you guys are future leader. Sebab kenapa? First thing first, jom kita start sesi kita malam ni. Alright. Tugas seorang leader pertama sekali adalah tugas seorang leader pergi belajar. Alright. Leader wajib knowledgeable. Wajib. Sebab you ada anak-anak you ada tanggungan you. Andai katalah saya ambil contoh, you guys waktu muda-muda, right? You guys ada ke ilmu untuk beranak? Ada ke ilmu nak jaga anak? Dah ada ke? Waktu mula-mula lah sebelum beranak. Dah ada ke? Ada. Tak ada. Tapi belajar dengan orang tua. Yes. Point kedua adalah bukan orang tua. Point kedua adalah mentor. Right? You guys need a mentor. Right? Kat sini tak ada yang tua ni. Kat sini semua dah makan Lunabel. Semua jadi anak dara balik. Right? First, you wajib ada knowledge. Semua wajib knowledgeable. Dan nombor 2, wajib ada mentor. Alright? Sebab kenapa? Knowledgeable, yes. You perlu belajar dan you perlu ajarkan balik. Nombor 2 adalah you perlukan mentor sebab along the way kita akan hadapi masalah. Kita akan lalui masalah. Kita akan accidentally berjumpa dengan masalah. Berjumpa dengan masalah. Alright. So accidentally. So that's why you need a mentor. Yang kenapa kena ada mentor? Supaya on the spot boleh you call, on the spot boleh you tanya. Macam mak kita, mak, kenapa baby ni dia mengaruk daripada pagi tadi? Dah berapa lama dah? Adalah dalam 2 jam. You direct call your mom. Betul? Sebab she's the only one tempat you nak refer. Alright, mungkin you nak call bidan, mungkin you nak call nurse, tapi tak mungkinlah. Nurse saya nak tanya sikit, punya aku tak ada kerja ke kalau aku menjam? Faham tak? Kita akan call mak kita, orang yang kita selesa dan sesuai menasihati kita. You call nurse tu pun baru anak seorang. Alright, so mak kita dah tak tahu lah berapa belas anak dia, orang dulu kan kuat beranak. So you kena ada mentor yang for sure lah mentor berpengalaman. Knowledgeable adalah you, mentor tu yang kena berpengalaman. Okay, 2 benda ni dapat? Alright, fantastic. Dan perkara wajib, ni tugasan wajib yang you kena ada adalah, adalah sebenarnya you dah ada tugasan. Iaitu tugasan you adalah sebenarnya dia bermula dengan satu perkara lah. Apa yang saya sebutkan ni sebenarnya, poin yang ketiga adalah you kena ada rohani, you kena ada spiritual. Alright, you kena ada spiritual. Apa yang saya maksudkan ni adalah 3 perkara ni. Ilmu, pengalaman and so on ni adalah sebenarnya you represent yourself as a mother. Alright, you
Apa yang bahasa Melayu dia, ya Allah. Saya tak tahu, saya punya setting hari ni bahasa Inggeris sikit. You macam seorang mak yang basically you bagi anak makan 3 perkara. Right? Perkara pertama adalah you bagi mereka makan minda, mindset, motivation. Yang kedua, you bagi mereka makan emotion, inspiration, aspiration. Yang ketiga, you bagi makan kat mulut. Ni ramai orang tak buat, bagi makan kat mulut. Bagi tak semestinya mulut lah, tapi you bagi secara fizikal. Contoh, Tania, you dapat achieve target, dah 2 kali restock. Jom, I belanja Starbucks. Belanja makan kat mulut. Tania, restock 5 kali, nah gold bar. Itu belanja makan lah, tapi tak adalah dia makan, disimpan. Alright? You bagi makan secara fizikal. Mental adalah makanan setiap hari. Spiritual, kepercayaan, iman and many more, you bagi setiap hari. Amalkan tahu doa subuh ni, doa ni amalkan waktu subuh ni tahu. So you dah bekalkan siap pukul 5 pagi. Team you buka WhatsApp group Lunabel, you punya team, contohlah team Lady D, buka Puan Diana dah bagi doa pagi ni. Tengah nak baca je. Itu makanan Tuhan. Makanan mindset, pagi-pagi pukul 8 pagi bagi motivation quote atau bagi motivational video, short video. Alright, you bagi dalam, cari video yang tak lebih daripada 3 minit. Dia ada short video yang basically akan boost up motivation mereka. Nak tahu tak kenapa you kena bagi 3 makan? Nak tahu tak kenapa 3 makanan ni penting? Sebab memang manusia macam nak. Pertama, memang manusia memerlukan 3 makanan ni. Alright. Nombor 2 adalah untuk mengekalkan konsistensi. Alright, you kena faham ni. 3 perkara ni. Pertama, sebab mereka manusia, mereka bukannya binatang, alright. Mereka bukannya hewan, alright. Mereka bukannya oyen. Alright. You tak bagi dia motivation video pun dia steady, janji you bagi dia makan. Alright, ini manusia perlukan 3 jenis makanan. Alright. So, pertama sebab mereka human. You menunjukkan sikap kemanusiaan you. Alright. Nombor 2 adalah sebab you nak kekalkan konsistensi. Alright. Nombor 3, sebab you nak mereka idolakan you. Itu penting Alah, malulah nak buat macam tu, coach. Trust me, kalau mereka tak idolakan you, mereka tak akan respect you sangat. Right? So, apa yang akan jadi kalau mereka tak respect? Agak-agak mereka tak dengar cakap you. Mereka just tengoklah nanti. Mereka kalau buat tu just luksi-luksi, tengok-tengok je, tak buat betul-betul. Alright, sebab mereka tiada rasa hormat pada you. Umur muda tua bukan ukuran yang menjadi ukuran kalau you tahu kenapa orang tu kena respect you. So, kalau you amalkan 3 perkara ni, insya-Allah you will gain lah that respect. Setakat ni dapat? Dapat coach. Alright, boleh tak kita recap balik? Thank you Walina. Hai Walina. Ui, lain macam lah, baru balik kenduri ke? Tak ada. Ada lah. Jadi Okay. Jadi dah Alright. Dah balik. So now 3 perkara yang saya ceritakan tadi, makanan tu. Apa 3 makanan? Jom kita recap balik. Makanan pertama. Motivational ke? Yes, makanan pertama adalah motivation. Alright. You nak kena jaga mindset mereka. Macam mana nak bagi makan motivation ni? Bagi motivation quotes. Bagi motivation video. Yes, macam saya bagi dekat grup Lunabel Pernah. Yeah. Right? So you boleh buat perkara, I believe you guys buat perkara yang sama dekat grup korang. Nombor 2, makanan apa? Belanja. Belanja makan apa Puan Lina? Belanja setiap kali dia orang macam saya kan, saya selalu macam setiap kali dia orang datang restock, saya akan dapat benda tu dari tu. Sebab itu pesan husband. So datang restock kadang belanja dia orang makan, lepas tu minum, dan duduk bersama. Habis tu bagi motivation lah. Bagus. Alright, belanja makan tu.
Alright. Nombor 3, makanan apa? Rohani doa. Rohani. Yes. You bagi makan Luna Bell ke apa? Tak. Bukan Doa. doa-doa. So diamalkan. Alright, doa-doa yang perlu diamalkan. Alright, you boleh share perkara tersebut. Okay, you boleh share ceramah-ceramah ustaz yang pendek-pendek lah. My suggestion kalau you nak share video tidak melebihi 3 minit. Contohlah you share. Tak tahu hari ni kenapa Syashul panjang. Sorry. You share video-video ustaz, you share doa-doa, you share sort of those things yang menguatkan dalaman mereka. Coach, Okay. kalau saya punya tim ada non-Muslim, Okay. So apakah spiritual mereka? Normally kalau macam dalaman ni, contohlah macam benda-benda yang kebaikan. Alright, benda-benda yang mendorong dia ke arah kebaikan. Contohlah macam sedekah. Bersedekah ni bahasa kita. Bahasa diorang giving without expecting. Donation. Donation ke, benda macam tu lah. Coach, Kalau kalau Kristian dia memang macam tu juga kan, macam dia ada percaya macam ala-ala macam agama kita juga. Kristian dia punya apa tu? Yes. Sebenarnya agama diorang, ini saya bukanlah nak komen pasal agama. Tapi sebenarnya contohlah macam Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun ada dalam kitab-kitab diorang. Diorang pun faham. Dan diorang juga bercakap benda sama macam kita, kata give something before you get something. Bahasa kita sedekah. Tapi bahasa diorang benda lain. Tapi sebenarnya aktiviti dia sama. So and kelebihan orang Malaysia kita faham. Bila contohlah, ya Allah kau jadikanlah aku kaya hari ini dan dipermudahkan urusan. Yang dan Muslim pun amin. Kan? ya. Yes. So basically mereka faham. Cumanya kadang-kadang kita risaulah sebab kadang-kadang benda ni sensitif, saya faham. Tapi basically jangan fikir terlampau dalam, basically mereka faham. Alright? Okay. Fantastic. So, boleh saya teruskan? Boleh. Alright. So, perkara yang kedua. Pertama, you makan. Nombor 2, berkawan. Alright, nombor 2 adalah berkawan. Dengan siapa you kena berkawan? Pertama sekali, you kena berkawan dengan usahawan. Alright. Pertama sekali sebagai leader, wajib berkawan dengan usahawan. Usahawan yang saya masukkan, melebihi 10 tahun pengalaman. Buat kat situ, in bracket, more than 10 years. Welcome Puan DZ, saya tak tahu nama Puan. Alright. So, kat sini you kena berkawan dengan usahawan, in bracket 10 years experience. 10 years and above lah. Kenapa 10 years? Siapa nak tahu? Saya. Right. Boleh kalau you berkawan dengan yang 2 tahun, 3 tahun. Tapi yang saya memang ada 2 tahun pengalaman usahawan. Tapi minggu lepas dia dah berhenti dah jadi usahawan sebab dia dapat offer, dia makan gaji balik. Alright. So kita nak, kalau boleh lah, kalau boleh bukanlah tak berkawan, boleh. You kena berkawan dengan seorang. Cuma kenapa 10 tahun, basically jiwa mereka dah kental. Hati mereka dah kebal. Kulit mereka tu jadi kulit biawak. Telinga diorang ni dah lali dah dengan tohmahan, dengan cacian, dengan hinaan. Diorang dah steady. 10 years tu basically I observe experience 7 tahun, 8 tahun biasanya mereka dah konsisten sebagai usahawan. Tapi kalau you dapat 10 tahun, dia much more stable lah. I can say so. Right? Berkawan dengan usahawan yang lebih 10 tahun. Kedua, you berkawan dengan siapa? You berkawan dengan family members mereka. Contoh, siapa nak saya bagi contoh kat sini? Saya. Alright, Puan Diana laju. Okey, Puan Diana berapa ramai yang betul-betul bawah you? You ada berapa ramai master distributor sekarang? Masa distributor seorang je. Seorang je. Okey, siapa Puan Cik Ita kita? Apa label dia? MD lah. MD kan? So MD Cik Ita bawah you ke apa? Okey. So you ada Cik Ita. So you rapat dengan satu layer bawah you. Puan Lina, bawah Puan Lina siapa? saya bawah saya ada Cik Yati. Masa stoki seorang, tapi insyaAllah Februari ada seorang lagi. Alright. So apa yang saya nak anda you guys buat semua adalah you rapat dengan layer bawah you guys. Yep. Puan Masura rapat dengan layer bawah you, Puan Odi rapat dengan layer bawah you, Cik Adila bawah you siapa Cik Adila?
Tak ada lagi. Bawah you, okey, bawah you cari seorang malam ni. Ada kan seorang bawah ni. So, Cikgu Hayati, Puan Suziana, Puan Nur Azhar, Puan Aida, tolonglah rename nama, susah pula saya nak sebut. Okey, minta bantuan rename nama tu macam jadi stuck pula terus. Okey, semualah saya cakap. Tolong rename nama tu pertama, nombor dua, jaga layer bawah you guys. Alright? Jaga macam mana you berkawan dengan family members mereka. Berkawan yang kedua, berkawan dengan family members mereka. Alright? Kalau mereka dah ada pasangan, bukanlah berkawan dengan husband dia. Itu mungkin cari masalah sikit. Alright? Husband kita kawan dengan husband dia. Benda tu orang lelaki payah nak buat. Alah, kau punya bisnes apa aku nak kena masuk campur. Paksa husband you ajak pergi dinner dengan family dia. Coach, Alright? So that dapat bonding. Yes, silakan Puan. coach cakap ni kan macam jinx tau. Bukan jinx, kita panggil apa? Sebab baru tadi husband cakap. Oh, bukan jeans, syaitan. Okay, silakan. Ni macam kita panggil deja vu because husband saya tadi baru cakap, dia kata sayang nanti jemput husband you punya team, saya nak buat dinner makan dekat Kelang, dia cakap. So dia nak suruh saya baru nak contact, dia kata oh datang attend ni dululah. So dia nak kenal dengan para suaminya. Tapi yang jenis boleh simpan rahsia. Saya kan bini nombor 2 kan. So, tanya husband Puan Lina nak kenal tak dengan suami saya? Dia tanya suami je. Kita pun nak ada suami macam tu. Sebab kenapa? Nak makan juga. Tak adalah. Alright. Tapi benda ni yes. You guys kena bonding dengan family members. Alright. Contoh, you bukanlah rapat dengan suami dia, tapi husband you rapat dengan husband dia. Contohlah, you punya bawa agent you lelaki. So you rapat dengan wife dia. Atau, ini paling penting, you rapat dengan parents mereka kalau masih ada. Alright, tak adalah rapat. Contoh macam you datang, makcik apa khabar, sihat, mungkin datang sebulan sekali ke. Alright, datang bawa apple ke, datang bawa Luna Bell ke, I don't know, but you get close dengan family members mereka. This is very important. Sebab trust me, bila orang Melayu kita baru jadi usahawan, family members kita tak percaya. Alright, dan dia tidak memberi sokongan kepada individu tersebut. Alah kau ni sibuk nak pergi bisnes buat apa, kau kerja dah okey. Kerjalah betul-betul, tak payah niaga ni penat, nanti kena tipu. Tu normal. Zaman sekarang zaman transformasi. Orang lama baru cuba nak accept dunia entrepreneurship. Right? So mereka memang takkan faham dan mereka takkan bagi peluang untuk faham. Kecuali anak dia buat bisnes kaya gila-gila. Wih, alhamdulillah rezeki anak aku ni usahawan tau. Padahal tahun lepas kau je suruh dia bekerja, suruh dia makan gaji. Right? Semua mak macam tu, jangan risau, termasuklah mak saya. Bang, kalau kerja kan lagi bagus, kau punya qualification kan bagus. Kalau kerja gaji kau pun besar. Ya, Right? betul. Dan saya rasa macam menyesalnya aku cerita masalah bisnes. Sebab kita share masalah dekat orang yang care pasal kita. Sebabkan care tersebutlah mereka tidak menggalakkan. Salah kita bercakap, tetapi leader wajib support. Alright. So kalau kat sini you jaga pasangan atau jaga parent. Sebab kenapa dua kepala ni, dua individu ni, dua kelompok ni yang you jaga? Sebab mereka memberi support mental support kepada individu, kepada team you. Kalau you jaga anak mereka tak ada, mami kena kerja keras make sure pakai wildfire, kita pergi Sunway Lagoon every week, tak ada, dia takkan cakap itu. Dia paling tidak pun nak toys dia. Dia takkan bagi sokongan moral macam tu. Alright? So you bagi support, you get close dengan orang yang berakal, dengan orang yang berpengalaman. Perkara ni saya pernah buat dalam company saya. Boleh tak saya share sedikit? Boleh. Right. Boleh. Kita buat, thank you Pak Masrah. Kita belanja makan. Every Friday kita belanja staff makan. Okay, jom balik awal, tim semua janganlah melambat kat site. Sebelum solat Jumaat kita nak makan dahulu. Alright, sebab kenapa? Dekat office ni perempuan ni nampak je comel, ayu, tapi semuanya nafsu buaya, nak makan kuat.
So mereka dah lapar, balik cepat. So kau harus berbalik, pergilah 2-3 kereta pergi makan ramai-ramai. Alright, dah makan ramai-ramai, memang kita buat pada setiap hari Jumaat. Itu belanja makan setiap hari Jumaat. Alright. Dan setiap bulan, okey, Bob panggil bini kau, Ita panggil you punya husband, okey, you bawa mak you tak kahwin lagi, bawa mak you. Satu orang at least ada satu pasangan. Itu syarat dia wajib. Every month. Setiap 3 bulan sekali, setiap kuartal kita akan ajak family dengan anak-anak. Okey, you bawa anak-anak you bawa anak-anak you, jom kita piknik. Satu kuartal, 3 bulan sekali kita pergi piknik sama-sama. Air terjun ke, pantai ke, sungai ke, kita pergi atau Sunway Lagoon. Tengoklah bajet. Alright. Kalau tak ada bajet Sunway Lagoon, pergilah bajet Batang Kali Lagoon. Alright, pergilah bajet yang natural sedikit. Alright. Pergi yang air terjun ke whatever. Tapi yang syarat sebulan sekali wajib bawa satu pasangan. Alright. Mana yang tak kahwin lagi, ajak parents mereka. Saya, mak bapak saya ada, kalau bapak saya je ikut, mak saya jealous. Tak apalah, bawa lah dulu. Ada tau. Ini pernah terjadi. Alamak, tanya, finance, duit cukup tak kalau 2 orang? Tak apalah bos, bawa je lah. Okay lah, bawa. Right? Tapi kau esok kau overtime. Tiba-tiba kena gugup lah anak dia. Right? So, kat sini kita bawa parents dia sebab kenapa kita nak ada bonding. Biar parents mereka rasa kau, kalau kau tak kerja betul-betul kau siap kau. Biar mak dia ada perasaan macam tu. Ya, betul. Right? Husband dia biar kau kenapa tak COD lagi ni? Kenapa tak packaging lagi ni? Tak apa, biar abang buatkan sesuatu anak-anak. Biar abang mandikan anak-anak. Kau pergi COD. Ui, support betul tu. Tapi jangan risau puan-puan semua, insya-Allah benda tu takkan terjadi. Alright. Suami kita, para suami, kau yang nak buat bisnes, kau tanggunglah sendiri. Alright. Anak ni keutamaan. Ya, bukan main lagi. Husband tahulah kita husband. Okay. So kat sini tak adalah ada sebenarnya support, ada sebenarnya kurang support, that's normal. Yang kurang support kita yang kurang bagi awareness kepada mereka. Ya, So betul. team semua cuba gather up sama-sama. Boleh? Boleh coach. Sebulan sekali coach yang bawa pasangan tu. Oi, saya dah risau dah nak ulang balik kan, saya ulang pada awal pukul 9 tadi. Tak. Okey, ulang pada yang pasangan. You kena bawa 2 jenis pasangan. Satu pasangan sebulan sekali you hanya bawa satu pasangan. Kalau ya. you punya team ladies, you bawalah husband. Alright. Belanja biasa je, makan sate ke, belanja nasi goreng ke, tapi just lepak sama-sama. Belanja makan otak-otak ke, tepi pantai ke, I don't know, tapi just lepak sama-sama. Alright. Dan setiap 3 bulan sekali atau setiap kuartal bawa anak-anak sekali. Pergilah happy, mandi pantai ke, pergi Legoland ke, I don't know. Mandi ikut kemampuan lah. Alright. Tapi yang ini dia akan ada persoalan. Lady ni sponsor ke? Minta maaf, cakap kita tontong, cakap. Alright. Kita sama-sama. Ni ramai orang salah faham. Kata wah semua nak bos sponsor, tapi kalau bos tu mampu, bagilah 50%, tak apa 50% company sponsor. 50% saya belanja, lagi 50% you guys belanja, boleh? Tengoklah kalau diorang tak nak, dan tak apalah. Yang anak-anak tu lah semua kan ramai. Yes. Tapi jenuh lah kalau anak dia 28, berdirilah tiket kita. Okay, setakat ni clear? Ya coach. Ya. Macam Cik Adila, untunglah dia punya leader. Dia seorang je. Bawa anak pun anak kucing benda tu. Tak adalah. Alright. So, setakat ni dapat semua? Dapat. 2 individu yang you kena jaga. Pertama jaga makan, kedua berkawan. Berkawan dengan siapa? 2 individu. Pertama dengan pasangan, kedua dengan parents. Okay? Dapat? Dapat. Alright. Dan yang ketiga. Yang ketiga. Alright. You kena, okay. Sekejap. Tugasan dan sasaran utama bagi seorang leader untuk memandu tim mereka. Bila you nak pandu tim you kena tahu kat mana track dia. Kat mana jalan yang you nak bawa. Alright. Yang ketiga ni sebenarnya you kena tahu dia punya jalan. Alright, ketiga jalan. Jalan apa? Pertama, jalan nak generate sales. Alright. Pertama, jalan nak generate sales. Kedua, jalan nak jumpa klien. Ada orang, ada tim you, dia pandai buat sale, dia pandai bercakap, dia pandai closing. Tapi dia tak tahu nak closing dekat siapa.
Ada kan Puan Lina kan? Ya. Dia, alright. Dia pandai bercakap, dia pandai goreng ni. Muka lawa, pandai masak. Bukan pandai masak, pandai goreng. Dia kalau bercakap, confirm closing. Tapi dia tunggu orang. Dia tak nak cari orang, dia tak nak buat marketing. Ya. Alright, so you kena tunjukkan cara tu. Alright, nak tunjukkan cara tu, ini ada additional point yang kedua ni. Macam mana cara nak tunjukkan tu adalah dengan memberi awareness kepada orang tersebut. Yes. Mereka ni biasanya tak sedar diri, bahasa kasar dia lah. Bahasa lembut dia, mereka tiada awareness, tiada kesedaran. So you kena bagi awareness. Okay, jom. I nak bawa you guys. Cuba tengok ni awet tu kat situ tu. You rasa dia ni buat bisnes apa? Oh, dia ni bisnes tudung kot, bisnes lipstick kot. Okay, tak apa, whatever it is. Cuba tengok macam mana dia bercakap. By observing. Itu tak? Apa yang I nampak. Nanti lepas ni I nak semua orang share. Sebenarnya sesi brainstorming you guys cara macam observe, brainstorm. Observe, brainstorm. Masing-masing cerita pendapat masing-masing. Sebenarnya kita saling belajar antara satu sama lain. Sesi itu sebenarnya. Alright. So you nampak tak? Apa yang you guys cakap ni sebenarnya banyaknya marketing. Bagi mereka, alah. Alright. Bagi mereka trigger sendiri. Okay? Wow. Baru nampak muka. So far okay? Okay, Coach. Okay. Alright, fantastic. So now, tadi kat mana jalan? Okay, jalan sales. Nombor 2, jalan apa tadi? Jumpa klien. Jumpa klien. Macam mana nak cari klien? Siapa yang you nak target? Macam mana you nak panggil mereka? Semua cara dia. Marketing. I believe sebelum ni kita dah banyak cerita marketing. Sale. Kita pun dah banyak cerita tentang sale. Tapi dua perkara ni takkan terjadi kalau you tak buat ketiga. Jalan apa? Jalan masa depan dia. Ni jalan masa depan ni is very important. You guys kena tunjuk supaya mereka jelas dan mereka faham dengan you. I would like to share dengan you. I dah janjikan malam ni kita nak bagi bonus. Ya, Coach. Ni siapa yang datang malam ni bonus lah kepada anda. Okay. Saya tengok sekejap. Okay. So this is my screen. Okay. Ini sebenarnya saya punya master planning untuk company. Cumanya masih lagi tak siap habis lagi. Internet saya sangkut ke? Okay. Taklah. Okay. Okay. Semua nampak my screen Nampak, Coach? Nampak. Alamak, dia tak bergerak pula. Sekejap Okay. So ni I tak ada tunjuk semua. Semuanya ada 62 page master plan ni. Ini untuk setahun punya perancangan. So alamak, dia lagging dah pula. Okay. Anyway, apa yang I nak tunjukkan adalah you kena nampakkan perjalanan dia selama setahun. Sekarang ni tahun 2022. Januari sampai Disember. Apa jalan yang you akan lalui? Susah macam mana? Dengan siapa? Berapa lama? And so on. Alright. You kena nampakkan lagi 3 bulan kita dekat mana? Lagi 6 bulan kita kat mana? Lagi 1 bulan kita kat mana? Lagi 1 tahun kita kat mana? You kena nampakkan perkara tersebut. Contoh Okay. Alright. Ni saya tunjuk sedikit pada you. Ini memang tak cantik lagi lah, jangan risau. Memang kita baru masukkan poin-poin, belum touch up lagi. Nak jadikan dia fancy lagi. Alright, contoh macam ni. Kita punya vision, empowering entrepreneur to develop business, automating, training coaching program dekat lokasi mana, by when. Kita jelas dengan apa yang kita nak. Dan mission kita tahu apa yang kita boleh bagi. Alright. So kat sini, bila I jelas, baru senang I nak cerita pada usahawan lain. You kena tahu apa vision company you. Contoh, vision Puan Diana, Puan Suziana, Tiarania Resources. Apa vision company Puan Suziana? Make sure you faham dulu sebelum agent you faham. Puan Diana, apa vision company you? Kita tak nak cerita Lunabel masing-masing ada company sendiri. Cuma you hanya bawa produk Lunabel saja. Lady D ada future planning dia. Puan Lina ada future planning dia. Puan Mastura ada future planning dia. Cik Adila ada future planning dia.
You kena jelas you nak ke mana. Oh, kita memang totally nak main digital platform saja. Kita tak nak main offline. Kita nak main online saja. Okay, as long you clear. Alright. So bila you dah nampak benda ni. Okay, kejap. You akan tengok kat mana you lagi setahun, lagi 3 tahun, lagi and so on. Okay. Ni saya tunjuk kat you guys macam mana kita punya 1 year planning. Kita pecahkan ikut bahagian. 3 bulan pertama apa kita nak dapat? 6 bulan kedua dan seterusnya. Alright, quarter 1. Quarter 1 kita nak create money mission leader. 3 bulan pertama, bulan Januari sampai bulan Mac, kita recruit orang yang power-power saja. Alright. Waktu ni overhead kita kemungkinan 35,000, kemungkinan 50,000, I don't know. Tapi kita dah adalah structure kita. 5 orang pertama yang kita akan bayar mahal untuk jadi manager kita. Alright. Masuk je kuartal kedua, kita target sebulan 100k. Minimum. Alright. Pada kuartal ketiga, kita target dah reach 5 juta. Ini banyak game lah. Alright. Pada kuartal kedua, kuartal pertama, leader yang kita bayar mahal ni, masuk je kuartal kedua, you kena recruit you punya team sendiri. Kita nak sewa office sebelah. Office sebelah ni, you guys punya budak akan masuk. Sebagai full time workers. Yang akan execute. Kerja you jadi leader je. Mereka yang buat kerja dah. So mereka buat kerja, kita hit at least 5 million. Ini kita punya 1 year planning. Alright. Ini adalah quarter planning. Quarter pertama ni, saya tak siap lagi point ni. Quarter pertama kita nak buat apa? Apa yang kita akan buat bulan 1, bulan 2, minggu ke berapa, kita akan cerita kat sini. Quarter 1 planning, quarter 2, quarter 3, quarter 4, you dah kena detail. You kena nampakkan dulu vision ni. Right, yang ini yang saya cakap dulu dengan Puan Diana, dengan Puan Lina, kita nak go through sebenarnya tak buat lagi sesi dengan you guys. So, dah tahu dah kita nak jual macam mana, apa program kita, lepas tu pula kita dah tahu juga macam mana nak macam mana taktik kita, macam mana step kita, lepas tu pula kita tahu kenapa nak buat free training and so on. Alright, macam mana tajuk dia, lepas tu pula banyak perkara yang kita akan buat. Macam mana cara nak menjual. Jalan-jalan ni semua, alright, jalan-jalan ni semua sebenarnya you yang sediakan. Agent you hanya buat. Sebab tu leader you kena jadi satu perkara yang you kena faham betul-betul. Satu perkara ni tolong tulis dalam buku nota you besar-besar. Alright. Tulis dalam buku nota you besar-besar, you adalah thinker. You adalah thinker. Alright. You juga selain thinker, you adalah strategis. Alright. Di mana you punya agent, you punya orang bawahan, layer you, tim bawah you adalah dua. Dua ni DOER, dua, pembuat. Alright. Dua ni dia bukan thinker, dia pembuat. You adalah thinker, bila jadi thinker automatically you kena jadi strategis. Alright. Whereby you punya team jadi dua, pembuat. Alright. So, ini adalah kita punya job scope. Ini yang kita nak dorang buat. Yang KPI saya siap. So, you pun dah ada team you. Okay, kita ada team A. Team A, stokis patut buat berapa? Kerja you macam mana? Berapa KPI you? Masa stokis buat berapa? Berapa kerja you? KPI you? Agent berapa? Mini agent berapa? You dah allocate siap-siap. Alright. You dah tahu dah perkara ni semua. Faham? Faham, coach. Lepas tu adalah dia punya tugasan secara detail lagi lepas tu. Ni semua ada 64 slides. Right, banyaklah ini master plan kan. Benda detail. Tapi you guys tak payahlah buat sedetail ini. As long you tahu, you adalah orang yang visionary. Alright. You adalah orang yang visionary yang nampak ke mana benda tu akan berlaku. Alright. So basically apa yang you guys tengok ni adalah sebenarnya banyak kita siap. Cuma I nak you guys nampaklah perkara tu. Apa yang you kena buat sebenarnya. Dapat? Dapat, coach. Alright, fantastic. Saya nak open soalan dahulu. Silakan. Okay, coach nak tanya. Yes, silakan. Contohnya macam okay, we have all these plans, everything lah. Yang paling payah bila macam contoh bila kita cakap dekat dalam WhatsApp group kan.
Saya selalunya takkan bagi benda-benda plan ni terus tau. Saya akan Betul. cuba bercakap sebab saya nak tengok orang tu respon atau tidak. The first thing saya akan tengok siapa yang baca. Daripada situ saya tengok yang tak baca dan tak ambil tahu pun tentang tu, jadi susah tau kita nak sampaikan message. Masalahnya macam saya punya masalah, okey. Saya nak macam contoh saya sangat menghormati orang punya privacy. Sebab saya dulu pernah kerja kan. Jadi saya faham okey orang ni bekerja, orang ni sekian, orang ni sekian kan. Tetapi the first thing is macam mana saya nak macam nak asingkan orang yang aktif dengan tak aktif. Sebab bila saya akan nak buat, katalah saya nak ignorekan yang tak aktif tu, nanti dia orang kecil hati pula kan. So all this plan kita ada. Masalahnya kita nak dia orang ni commit to that plan tau. Maknanya macam kita nak sampaikan kat dia benda ni susah akan sampai kat dia kalau dia sendiri tak nak baca. Macam mana tu? Alright. Puan Lina pernah masuk hospital? Sorry for asking. Pernah masuk hospital, alright. Puan Lina masuk hospital tu sebab apa? Sebab terjatuh. Terjatuh. Alright. Sakit apa? Lebih spesifik. Masa tu belakang. Alright. Slip disc? Tak ada. Tak. Alright. Jatuh. So you masuk hospital, doktor suruh buat itu, buat ni, buat itu, buat ini, Yes. you ikut tak? I ikut. You ikut sebab you percaya doktor tu kan? Yes. Itu faktor pertama yang I nak you guys semua faham. Orang ikut sebab dia percaya you. Right? Tapi kepercayaan tak lama. Sekejap je. Alright? Doktor ni asal kali ketiga kena buat, asal kali keempat kena buat. You dah start mempersoalkan kepercayaan tersebut. Alright? Dan apa lagi kebergantungan dia? Puan Lina, kalau you ikut cakap I, you boleh sihat. Sekarang I nak tanya, you nak sihat tak? Mestilah nak sihat. Siapa yang tak nak sihat? Okey. Tapi, you nak keluar hospital bila? I nak keluar secepat mungkin. Kalau nak keluar secepat mungkin, ikut cakap I. Ini sebenarnya, Puan Lina ikut cakap doktor selepas, contohlah ada few argument. Tapi Puan Lina still lagi dengar cakap doktor sebab Puan Lina faham kenapa kena buat. Sebab kalau buat, sihat, bila sihat, keluar hospital. So benda yang kedua adalah orang akan ikut cakap you, ejen akan ikut cakap you bila mereka faham kenapa mereka kena buat. Alright? Sebab tu, I cakap dulu 3 perkara yang membuatkan orang akan follow you punya idea. Pertama, bila mereka tahu siapa you, mereka tahu apa kena buat. Tapi tahu ni tak lama. Yang membuatkan mereka lama adalah faham. Bila mereka faham kenapa kena buat, mereka akan buat tanpa disuruh. Ni dah buat belum? Ya Allah lupa. Sorry. Dia terus buat. Dengan rasa malu, dengan rasa bertanggungjawab dia akan buat. Sebab mereka faham kenapa kena buat. Sampai certain time, certain period, mereka akan macam tak apalah, lewat nantilah kot. Tak apalah kalau dia tanya cakap je lah tak boleh. Sebab kenapa? Mereka tak suka apa yang mereka kena buat. Suka ni nama lain dia mereka kena excited. Ya, betul. Nama lain dia mereka kena passionate. Alright? You guys yang datang malam ni passionate dengan bisnes you guys. Sebab tu nak pergi belajar. Sebab kenapa? Cik Sri sponsor. Kalau aku bayar sendiri, tak mungkinlah setahun nak belajar. Belajar tapi mungkin tak lama macam ni guys. Betul. Setuju? Betul. Setuju. Sebab saya mengajar ramai sangat usahawan. Yang bayar ribu-ribu datang 3 bulan je. Yang bayar tak apalah coach, yang deposit 3,000 lebih tu pun je lah. Macam gila kaya, gila korang ni. Faham tak? Sebab kenapa mereka dah tak ada passion. And kalau passion I tak kuat, I tak akan ajar malam ni. Cik Seri boleh tak kita buat siang? I akan cuba untuk adjust sebab ikut suka I. Boleh je, bukan tak boleh, cumanya I kena respect you guys punya time. Alright? Tak apalah Kimi kerja malam, apa ada hal. Bukannya ada anak ramai pun, anak macam tu je. Alright, bini pun macam tu je, tak adalah. Alright, semuanya ada. Alhamdulillah rezeki. Cuma you nak lebih ke tak nak tu je. Alright? So patient. Dia kena semangat. I suka orang muda. Alright, kenapa I suka orang muda? Orang muda ni semangat dia membuat-buat. Orang muda ni kadang-kadang dia poyo dia terlebih-lebih. Tapi poyo dia terlebih itulah yang membuatkan dia meloncat, dia meroket, dia terbang terus. Walaupun dia tak ada apa-apa. Dia buat je. Semangat ni kena jadi bisnes ni, jadi usahawan supaya orang boleh nampak kat mana aku lagi 10 tahun akan datang.
Minggu depan, alamak kat mana kerja kosong? Alright. Itu normal sebab terjadi pada me myself. Selama I jadi usahawan, I tak tahulah berapa banyak application I dah pernah apply. Berapa banyak vacancy I pernah apply. Buat resume, delete. Buat resume, nak hantar, tak jadi. Buat resume, hantar, cancel. Dapat panggilan, interview, tak datang. Sebab apa? Bila tengok balik, bro, kau kata dulu kau suka bisnes. Takkanlah kan ujian sikit, rugi berjuta sikit kau dah give up, bro. Saya cakap to myself. Whereby, kenapa I give up? Sebab my circle pun give up. Lah, kawan-kawan aku pun dah makan gaji balik, kerja gaji orang besar. I duduk balik, I tengok, wih, gila member sebaya aku ni. Gaji sebulan dah 9,000 babe sebulan. Aduh, every week pergi Thailand, pergi Indo, pergi Singapore. Alright, so kita compare dengan orang yang salah. Betul, dia yang betul. Tapi kita kena compare dengan orang yang boleh, saya cakap boleh boost up kita punya passion. Betul, Cik Seri Assalamualaikum Cik Seri, lama tak jumpa Cik Seri. Waalaikumsalam Coach, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Makin berseri dah. Susut muka? Pakai filter apa? Baru saya alhamdulillah lah. Doakan saya sihat Amin. Taklah susut lah muka. Ya ke? Tapi biasa lepas kita baik nanti selera tu datang balik tu yang bahaya sebenarnya. Bahaya tu. Better jangan ni lah. You tutuplah mata pakai spek hitam ke. Anyway, alright. Kita teruskan. Passion. Nak menjawab soalan Puan Lina, agent you takkan boleh follow cakap you sebab mereka tak ada passion sama macam you. Alright. Ini ramai usahawan yang I pernah kena sound lah dengan my mentor. Kimi, budak-budak ni takkan ikut cakap kau. Kau ingat dia nak ke kerja overtime macam kau balik pukul 7, masuk habis balik pukul 9, balik pukul 2 pagi. Unless kau bagi commission ke dia. Baru dia nak buat. Alright. So kita pula berkira-kira. Gaji dapat, commission dapat, bonus dapat, allowance dapat, kau nak apa lagi? Alright. So kat sini, I nak you guys faham, kalau passion mereka ke arah duit, bagi mereka duit. Macam nak bagi mereka duit? Bagi mereka nampak dulu kenapa I patut bayar you lebih. Contoh, you guys, I believe kat sini Puan Diana, Puan Lina ada agent bawah you kan? Ya, walaupun you guys dah level ke atas, tapi tetap ada agent kan? Ada. Macam mana kalau dia tak ada semangat? Apa yang you guys nak buat? Selalunya saya jenis akan motivate one to one. Okay, one to one. Puan Diana? Saya pun biasanya akan cakap dengan diorang lah dan cuba biasanya saya suka lebih tanya kenapa dia nak buat benda ni lah kan. Kita tahu daripada awal-awal, kita akan cakap balik lah. Tapi kadang-kadang dia orang semangat tu coach. Tu je lah. Dia sedar sekejap. Betul, setuju dengan Diana. Betul. Dia macam cismo. Dah tahu tak kalau saya kata bagi you guys apa yang saya akan buat? Alright. First saya nampakkan dulu keadaan dia sekarang. Ya. Alright. Sekarang you jadi agent. Jadi agent untung berapa? 35. Agent RM35 keuntungan. Weh, orang ni satu Malaysia kan? Apa? Sama kan? Mini agent. Mini agent 35. Mini agent 35, okey. Anda katalah kita ambil level mini agent. Mini agent keuntungan RM35. Mini agent mahal. Banyak kot 35 mini agent. Kan? Banyak tu. Macam mana Cik Seri nak kaya ni kalau bagi banyak sangat kat korang? Banyak untung tu. Alright. Mini agent 35. Itu apa yang mereka duduk sekarang. Kalau I ada masalah macam ni dan I dekat tempat you guys, apa yang I buat adalah, babe, mini agent 35. You rasa kalau stokis berapa dia dapat? Agak-agak berapa stokis? 70. 70. 70. Alright. 70. Babe, mini agent 35. Nak tahu tak stokis berapa? So dia jawab, macam ni kot. Okay, stokis 70. Nampak tak difference? Cuma, ni mungkin sikit. Jom kita multiply. You restock 3 kali sebagai mini agent. You restock 3 kali sebagai stokis.
Tengok balik prorate berapa keuntungan ni. Mana yang you nak pilih. Alright. Wih, banyak juga stokis. Okey. Nak tahu tak macam mana cara nak jadi stokis? Macam ni modal dia. Berapa kali kena restock macam ni, macam ni. Ini adalah progress. Jangan fokus pada progress. Fokus pada target. You nak target berapa ribu sebulan keuntungan? Fokus pada benda tu. Alright. So, nak tahu tak cara macam mana nak buat? I dah bagi tahu. Nak tahu tak bila boleh dapat? So, you jadi visionary. You yang Allah Akbar. You yang nampakkan mereka kat mana. You yang tunjukkan jalan ke mana mereka boleh pergi. So, bila you dah tunjukkan mereka jalan, you bagi timeline. Sekarang ni I nak cabar you. Alright. Mini agent kepada stokis, I cabar you dalam masa 30 hari. Boleh? 30 hari lah, cepat sangat, mana boleh. Alright. Normal. Tapi banyak sangat tapi dia. Alright. Normal. Sebab kenapa? Sebab mereka tak pernah buat lagi. Alright. So, I nak you tolak sekejap tapi, sekejap itu, sekejap ini, semua tolak dulu excuses ni. Ini strategi pertama, you dapat jadi stokis dalam masa 30 hari. Ini strategi kedua, you jadi stokis dalam masa 30 hari. Ini strategi ketiga, you dapat stokis dalam masa 30 hari. Antara tiga strategi ni, mana yang fit dengan you? Okey, dia pilih strategi nombor 2. Strategi nombor 2, you buat start esok pagi. So, you tinggal monitor saja. Alright. So, kalau mereka jadi stokis, restock banyak, siapa yang untung sebenarnya? Siapa yang untung Semua orang sebenarnya? untung. Semua orang untung. Semua orang untung. Semua orang dapat bahagian masing-masing. Win-win Right. situation, yes. Yes. Alright. Cuma perkara ni takkan terjadi kalau you sebagai leader tidak menunjukkan jalan tu ke mana. Actually coach, macam saya kan dah buat dah even video tentang berapa untung, berapa apa semua. In fact, saya dah bagi tahu saya punya leader saya untuk bagi tahu okey, kalau berjual banyak ni dapat banyak ni. Dia kena cakap berkali-kali lah saya rasa benda macam ni baru dia terpahat lah kan. Betul. Dia sebenarnya dia ada satu ni tahu, dalam communication dia ada satu strategi. Nama strategi itu adalah over communicating. You kena over communicate. Over communicate ni bukan cakap banyak kali. Ni ramai orang salah faham Over communicate, yes, you kena cakap banyak kali. Tetapi yang dikatakan over communicate adalah you cakap dalam banyak platform. Banyak Coach hilang cushion. suara. Suara coach hilang. Suara hilang. Nampak coach kumat kami je. Sekarang dengar tak? Dengar. Alright. Okey, saya ulang balik. Nak ulang balik pada pukul berapa? 9 tadi? Apa okey je. Dalam 5 Okey. saat yang lepas. Okey, 5 saat lepas. Dah pula nak cakap apa tadi over communicate. Alright. Over communicate ni adalah bukannya cakap banyak kali. Betul, cakap banyak kali tu over communication. Cuma over communication yang kita masukkan adalah you cakap dalam banyak versi, dalam banyak platform. Baik, Cakap coach. melalui phone call, cakap melalui WhatsApp, cakap melalui general, cakap melalui video, cakap waktu jumpa, cakap dekat kawan dia, suruh sampaikan pada dia. Alright. Itu over communicating. Alright. Coach. Dan yes, dia memang kena banyak kali. Silakan puan. Saya ada pernah baca ada satu buku psikologi lah. Saya just sharing dengan sini. Dia cakap kita kena ikut macam budak kecil. Budak kecil macam mana dia nak minta barang. Dia akan ulang tapi dengan cara perangai yang berbeza. So kalau dia nak something tu, dia akan cakap budak kecil sebenarnya dia pandai psycho kita tau. Kan? Betul. So I think I dapat idea macam mana nak buat. Pakai rotan kan? Tak adalah. Dia nak cakap budak kecil pakai rotan. Ini kan aku ada 2 je untuk kau ni. Satu rotan, satu backhand. Mana yang kau nak? Tak adalah budak-budak yang macam tu. I cakap dengan my kids, ni I tadilah ada seorang anak I ni yang nombor 2 ni dia memang dia gedik sikit. Dia manja sikit. So dia memang dia berkepit dengan mak dia. Mak dia pun dah rimas lah. So dengan I dia tak nak. Cakap satu je. Okey.
Nak duduk ke, nak duduk depan ke, nak duduk depan TV ke, nak duduk luar. Tu je. Jangan sampai apa-apa buang kat luar. Alright. Itu ugutan pertama. Alright. Ugutan kedua. Alright. Nak gula-gula lemon ke nak handphone. Alright. So kita ada gula-gula. Maksudnya you boleh guna secara tegas atau you boleh guna secara reward. Secara halus atau secara kasar. Dua-dua works. Cumanya apa kesan dia. Itu yang you kena faham. Alright. Kesan dia mungkin ikut. Semua ikut. Cara tu dulu ikut. Tapi kesan dia, aduh, aku tak suka cara dia sebenarnya. Sebab you terlampau tegas. Ada lagi satu kesan, alah, gula-gula lagi. Tak ada ke benda lain nak bagi kat aku. Kita pula rasa macam, kau ni tak bersyukur ke apa kan? Kita pun geram kadang-kadang. So, you kena tahu kesan dia. Whatever yang you buat, dia ada kesan. Baik buruk tu terpulang. Alright. But after all, benda ni, I nak you guys faham this is something yang akan terjadi dekat mana-mana team dan mana-mana syarikat. I nak recruit orang, I dah tunjukkan you guys master plan I. My expectation, nak tahu tak kenapa kita hire expert dan ada seorang HR yang menjaga? Siapa nak tahu kenapa? Saya. Alright. Ya. HR, one of the punya task adalah KPI tracker. Kerja dia, okey, sejam pertama berapa sale, department ni kenapa lambat sale? Kenapa tak capai target? Kenapa? Mulut dia bising. Right? I datang, tak apa, sabar. Kenapa tak buat? I jadi good cop, that lady jadi bad cop. Kenapa dia jadi bad cop? Sebab dia dibayar untuk jadi bad cop. Dia dibayar untuk bagi surat amaran. Dia dibayar untuk pecat orang tersebut. Dan dia dibayar untuk recruit more people macam dia. And one of the punya job description adalah I nak you interview minimum 10 individu secara public depan ke semua staff. Supaya staff ni tahu anytime mereka boleh digantikan tanpa was-was. Right? Ini nama dia awareness. Cumanya cara I communicate awareness tersebut melalui kinestetik dan melalui visual. Biar mereka dengar, biar mereka rasa, gila lah bos dah cari replacement untuk aku ni. Tak apa, awak lambat I believe sebab traffic jam, it's okay. Tak apa traffic jam, tapi HR dah record amaran pertama, amaran kedua, nah surat berhenti terus. 2 amaran je. Yelah buat apa nak banyak-banyak surat amaran sebab ramai nak tunggu nak gantikan tempat kau ni. Right? Sama juga dengan tim kita. Akan ada yang tak perform. Trust me. Cuma bila tim you tak perform, agent ni lain agent beza. Agent, okay. Staff, you jadi memang macam bos sikit. You bossy, you boleh pecat, you boleh hire. You boleh pecat, you boleh hire. Alright, tetapi kalau agent, you kena hire, kena sabar. Hire, sabar. Dia tak ada Sarawak kat sini, dia sabar je. Itu tak ada lah. Okay, so you kena banyak gila bersabar. Alright, cuma dia tetap ada limitation. Sebab tu company insurance dan juga unit trust mereka membuang ejen mereka yang tidak berkualiti bila menepati kriteria untuk dibuang. 3 bulan tak buat sale, 3 bulan kurang sale kena buang. Tak boleh renew license. Dibatalkan kontrak and many more. Akan ada benda tersebut. Right? Tapi I believe you guys bukanlah individu yang nak buang orang. Tapi I believe you guys boleh pilih kat mana aku boleh letak fokus pada orang yang betul. Setuju? Right. Kalau you tahu dia tak perform, it's okay. Mungkin dia tengah bala. Maksudnya bulan ni memang dia punya rezeki bukan macam tu. Mungkin memang dia tengah memang tak sihat, dia memang tengah tak ada mood, dia tak ada motivation, you dah buat macam-macam cara dah. It's okay, tinggalkan dia sekejap. Mungkin dia perlukan masa. It's okay. Just letak fokus you pada orang yang tengah perform. And you ada expectation, orang tersebut mungkin tak perform next month. Tukar balik. Kat siapa yang aku nak fokus? Tolong tulis 3 rules ni. Alright. I believe I dah pernah cerita banyak kali tapi I nak you guys faham betul-betul. Alright. So 3 rules ni adalah pertama, you akan ada 20% haters.
Alright, orang yang menyampah gila dengan you. You buat baik, you sedekah, you senyum. Dia ni senyum. Ya, aku suka lah tu senyum dia. Sedekah, you show off gila shoot dia ni. Dia akan ada je benda tak best. Memang ada 20% dalam mana-mana grup. Alright. 20% lagi sebenarnya adalah likers. You buat baik, ya Allah aku teringinlah nak macam dia. Baiknya dia. You buat jahat, alah ni mungkin tak perasan kot. Dia mana pernah jahat macam ni. Ni likers, 20% je. 20% haters, 20% likers. 60% lagi, 60% ni adalah followers. Dia akan follow suara mana yang paling kuat. Dia ni baik tau, aku tak rasa dia jahat, ni mesti dia tak perasan ni. Suara yang likers ni lagi kuat, 60% akan follow likers. Kalau suara yang haters ni, alah show off, poyo, hidung kembang. Poyo contohlah, suara dia lagi kuat. Yang followers ni akan follow yang haters. Whereby waktu tu you kalah teruk. So tugas you bukannya jaga 100% team you. Tugas you hanya jaga 20% likers. 20% likers ni dia mengwar-warkan kebaikan you, mengwar-warkan knowledge you, mengagung, mengidolakan, menggurukan you, so whatever. Supaya dia boleh membawa cerita tersebut kepada 60% followers. So bila 80% follow you, haters akan dia bukan dia pakai filter janggut, dia tutup mulut. Alright, dia akan tutup mulut. At least dia tutup mulut. Tapi esok dia akan prorate balik. Dia akan sama balik 20%, 20%, 60%. Hari ni I menang. Esok I kena menang lagi. Esok I kena menang lagi. Dia bukan dia bila dah menang, akhirnya aku menang untuk 30 tahun. Tak. Esok akan balance balik. Normal balik rate tu. Alright. Yang mana 20% yang likers ni kemungkinan akan jadi haters. Boleh jadi. Kenapa? Sebab dia bagi salam, dia senyum. You tak perasan. Dia ni tak perasan ni. Hari kedua jadi lagi. Hari ketiga jadi lagi. Kau ada masalah ke dengan aku sebenarnya? Dia terus jadi haters. Alright? Sebab tu kita kena jaga 20% saja. Contohlah, Puan Lina. Puan Lina bawah you ada berapa ramai puan? Dalam, I think 100 orang lah. Okay, to be exact berapa agak-agak? To be exact. To be exact, I think macam tu lah 100 orang saya rasa. 100 orang kali dengan 20%. You jaga 20 orang saja Puan Lina. Ya. 20 orang ni you belai, pergi makan sama-sama, hari-hari call, pergi selalu lepak and so on. 20% ni yang akan tarik 60% lagi. Ya, Right. memang saya buat macam tu. Okay, fantastic. So, next, you kena set big aim. Yang jadi likers ni, you kena transform mereka jadi leaders. Yep. Right? Bila you transform mereka jadi leaders, yang followers akan jadi likers. Sebab you dah upgrade another level. Yang ni tak ramai orang boleh buat Daripada likers, macam mana likers ni 20 orang nak jadi leaders. 20% konsep juga. 20 orang kali dengan 20%. Maksudnya 4 orang saja antara 20 orang likers you layak jadi leader. So 4 orang je yang you gila-gila brainstorm, you curahkan ilmu you sabar gila dengan dia. 4 orang ni saja. Yes. Alright. Dapat strategi ni? Ya, tengah ongoing. Alright, fantastic. So, kat sini I nak you guys manage expectation. Kalau you guys nak tahu macam mana sesi manage expectation, I menyarankan you guys tengok YouTube channel Kimi Abdullah, sesi CEO coaching pagi tadi. Kita banyak cerita tentang keburukan. Kenapa? Tajuk pagi tadi adalah wish the best, expect the worst. Pagi tadi punya cerita banyak expect the worst. Kalau you nak sales 8 juta tahun ini, berapa juta yang you sanggup rugikan? Agak-agak sanggup tak? Puan Diana target berapa tahun ni sales you? Saya profit lah. Saya target
quarterly profit bersih 60. Okay. 60,000. Okey. Oh, 60 target. kali 4. 240,000. Saya nak tanya Puan Diana. Puan Diana sanggup tak rugi 100,000? Tertelan Elio. Alright. Benda tu yang you kena expect. Sebab bila you tak expect kerugian you banyak macam tu, bila you rugi 20,000, kenapa Allah uji aku macam ni? Ya Allah, apa salah aku? Hati-hati boleh jadi syirik. Alright, you dah tak percaya Allah. You dah cuba nak menduakan. Itu bahaya benda tu dalam bisnes. Right? Benda ni simple, I pernah buat. Sebab tu ada semacam, ya Allah, astaghfirullahalazim. Baru kita tahu benda tu tak betul sebenarnya. Bila you nak untung besar, you bukan kena rugi besar. You kena ada kerugian. Macam mana you dah faham? You tahu kan konsep sedekah? Kalau I nak dapat RM100, I kena sedekah RM10. Betul? Dalam bisnes, you nak dapat juta-juta, kat mana yang you sanggup bagi ni? Kat mana yang you sanggup untuk buang dahulu? RM10 you buang, tapi you dapat rezeki RM100. Ini contohlah. Tapi kalau you nak target 240,000 Puan Diana, mampu tak you nak buang 100,000? Cerita dia semua orang tak mampu. Tapi itulah hukum alam. Faham You nak ada team 300 orang, whereby 100 orang akan berhenti. Bentuk yang you can expect. Kalau you tak expect, kenapa tim aku tak suka aku ni, ya Allah, aku dah tak flawless ke? Mulalah risau main. Right? Itu hukum alam, normal. Alright? So now, I tak nak cerita banyak. You guys boleh tengok dalam sesi SEO coaching pagi tadi punya. I dah upload dekat YouTube. So nanti I share lah dia punya link dekat dalam Lunabel punya group. So you guys boleh tengok lah esok waktu memasak ke, waktu jogging ke. Alright? Sesi pagi tadi yang di mana tak ramai orang pernah alami. Alright? Student-student SEO coaching macam terbingung-bingung. Puan Fatimah Wati macam right? Sebab kenapa Puan Fatimah Wati nak ada saving 1 juta. So bila dia go through dengan Datin Fazmi, Fatimah, kalau kau nak saving 1 juta, kau kena ada sale at least 10 juta, at least 10 juta. Oh ya ke? Dia macam tercengang, right? Saya cakap, kalau you nak sale 10 juta, Puan Fatimah, boleh tak you rugi 3 juta? Kena ke? Dia lagi macam, lagi dah terkejut. Right? So hopefully lah saya dan DF tak kena saman tiba, right? So anyway, I wish you guys dapat knowledge malam ni. I recap balik. Pertama, nak jadi leader yang terbaik, you kena bagi 3 jenis makanan. Makanan pertama adalah makanan minda. Bagi selalu motivation quote, motivational video berdurasi 3 minit. Makanan kedua, makanan mulut. Bagi mereka makan, mainlah datang kenduri anak and so on. Bagi mereka reward, itu makanan fizikal. Makanan ketiga, makanan spiritual. Share doa-doa, share amalan-amalan you and so on. 3 jenis makanan you wajib bagi. Dapat dapat? Dapat coach. Right. Yang kedua, kawan, betul? Yang kedua kawan, 2 jenis, 2 kelompok kawan yang you perlu berkawan. Right. Pertama, berkawan dengan pasangan mereka. Nombor 2, berkawan dengan parents mereka. Alright. I bagi suggestion tadi, you berkawan belanja makan and so whatever. Tapi kalau ada majlis, datanglah malam ni ada tahlil. Datanglah minggu depan I ada buat doa selamat. Setiap bulan doa selamat, yelah I nak selamatkan you, selamatkan kita, selamatkan bisnes. Setiap bulan buat doa selamat. So why not? Boleh je. Tapi kau team dah dengan imam. Kalau boleh imam, 15 minit cukup lah. Jangan lama-lama. Right? Sekarang imam tu dia balon. 3 jam punya zikir. Hui, memang keras lutut waktu tu. Alright? Pandai-pandai lah you guys. Alright? Nombor 2 adalah berkawan. Nombor 3 adalah? Kena tahu jalan. Jalan. You kena tahu kat mana jalan syarikat you lagi 1 tahun. Lagi 3 tahun. 5 tahun, 10 tahun. Lunabel is Lunabel. Alright? You own your own company. You ada syarikat sendiri masing-masing. You kena ada structure. Kalau Tiara Nia Resources, lagi setahun apa akan jadi? Lagi 5 tahun apa akan jadi? Syarikat Puan Diana, apa nama syarikat dia Puan? DZ je.
DZ, sorry. DZ. Alright. You kena tahu DZ kat mana lagi 10 tahun. Lagi 10 tahun apa aset DZ. Lagi 10 tahun berapa ramai staff DZ. Boleh ada staff ke? Ya, why not? You perlukan admin, you perlukan orang bookkeeping, you perlukan HR. Alright? You perlukan in-house team. Alright? Semua orang kena ada benda tu. Okay? Alright. Dan apa lagi jalan apa? Jalan macam mana cara dia nak dapatkan sale. Jalan macam mana mereka nak dapatkan marketing. Buatkan marketing, dapatkan klien. You kena tunjuk jalan tersebut. You kena tunjukkan jalan dia dari mini agent ke satu level yang you nak. Yang ini kalau bekerja kita namakan dia career path. Perjalanan career. Kerjaya, sorry. Perjalanan kerjaya. Oh bagus Malina. Saya punya bahasa Melayu kurang sikit lah. Minta maaf. Dulu saya coaching, saya punya style macam tu lah. You kena ada career path. Alright. Cuba tengok dengan Puan Lina. Macam mana Puan Lina buat dan follow saja. Kalau you ada your own style, pakai your own style. Tak ada masalah. Alright. Kalau dapat offer Petronas, tapi I tak tahu kat mana position I lagi 3 tahun, I takkan stay dengan Petronas. Alright. Sebab I dapat offer pada Sapura. Sapura Kencana nak offer. Kimi, why not you go dengan Sapura? Nice offer. Tapi I boleh reject Sapura sebab I tahu kat mana I lagi 3 tahun dengan Petronas. Make sense tak? Sama jugalah dengan you guys. Alah, dengan Luna Bell ni macam mana lagi 3 tahun dia tak nampak. Dia nampak company lain. Contohlah, Dizandra lah offer dia, contoh. Tak adalah, betul Dizandra contoh. Dizandra offer dia. Dizandra lagi best, lagi senang nak jual, lagi itu, lagi ini, lagi itu. Sebab kenapa? Bukan the offer. Sebenarnya dia sendiri tak nampak dengan Luna Bell ni boleh pergi mana. So tugas you sebagai leader nampakkan perjalanan career mereka. Perjalanan kerjaya mereka. Alright? Dapat? Dapat coach. Dapat. Fantastic. Alright. Now I nak open satu soalan. Siapa yang nak tanya soalan? Last question. Silakan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Tiada. Terima kasih banyak puan-puan semua yang hadir pada sesi malam ini. Alright, boleh tak you guys on camera? Kita ambil gambar dahulu, jom. Alright. Okay, on camera. Okay. Kejap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depan sikit jari tu, Cik Seri. Depan lagi sikit. Sebab dia, yes, okay. Sebab tadi tu nampak dia macam middle finger je. Salah faham tak? 1, 2, 3. Alright. So, terima kasih banyak puan-puan semua yang hadir pada sesi malam ni. This is very important message sebagai seorang leader. Tengok balik sesi tadi, kita ada share screen. Macam mana I structure my company. Alright. Tapi itu very tak complete lah. I wish I have session dengan Cik Seri, dengan Puan Diana, Puan Lina, dengan Cik Ita, all these top leaders supaya I boleh share macam mana kita buat so that you boleh ada vision yang sama. Boleh ada masa. Baik coach. Boleh? Boleh ke coach? Coach ajar tu. Ajar boleh, tak ada masalah. Alright, cumanya kita nak kena go through into detail lah. I ajar secara general dahulu dan kita akan tengok nanti akan brainstorm sama-sama. Okay? Okay coach. Ini additional session lah I bagi. Boleh. Alright, thank you so much semua. Coach. Okay, thank you coach. Alright, so much, bye-bye semua. Bye. Good night. Salam. Thank you Cik Seri join. VIP. Thank you coach. Bye. Bye Bye. semua. Bye Puan Hayat. Jumpa Okay, lagi. good night. Bye Puan Ita. Good night. Good night. Thank you coach. Cakap sikit boleh? Silakan. Cakaplah. Tak. Coach kan? Itulah, tak adalah. Actually, personally, I nak ucapkan thank you sebab you keep on stay dengan ni lah, Team Luna Bell, bagi support, bagi motivation, bagi ilmu pada dia. Even pada waktu I tak boleh nak attend kan, waktu I tak sihat macam ni kan, ni pun Alhamdulillah demam dah kebal. InsyaAllah lepas ni session coach semua I akan join lah, InsyaAllah.
No worries, Yes. Sri. That's my responsibility Yeah. sebenarnya. Macam mana Sorry? coach Sorry? apa daripada last yang banjir hari tu kan, rumah coach kan kena banjir. Oh. Macam mana? Okay. Alhamdulillah, semua okay. Alhamdulillah.